Tadi memperkatakan bahawa ada hubungan sains dan seni. Memang sastra, bahasa dan semua apa yang dikelilingi kita ini adalah sains. Sains itu ialah ilmu, penemuan tentang ilmu. Jadi kalau kita bercakap tentang subteks, ia bukan saja melibatkan hal linguistik, tetapi juga melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan keberangkatan daripada satu teks. Kita fahami teks ialah satu hal yang tercetak. Seperti apa yang ditulis ini, rampai pagi, itu ada teks dan kalau kita bercakap tentang teks lebih lanjut lagi, kalau ini saya katakan buku, tentu orang akan berfikir bagaimana untuk mengeja buku, sama ada BUKU ataupun BOOK ataupun dalam bahasa Arabnya apakah. Jadi kerana itu adalah teks. Dan bercakap tentang subteks, ini adalah satu perkara yang cukup besar dalam karya seni. Tidak kira apa bentuk seninya, hatta pada seni kulinari, seni gubahan bunga, seni membuat kek, tadi seni lukisan Jadi semua hal yang berkaitan dengan seni perlu ada subteks. Jadi dia sama dengan subtitle lah ataupun sarikata. Bukan itu lain. Itu sarikata lagi. Lain hal Lain lagi halnya. Jadi untuk para penontonnya, mungkin ada yang ingin mengetahui subteks ini apa sebetulnya dan apa signifikan subteks dalam karya seni. Baik, subteks ini seperti yang saya katakan tadi bahawa kita bukan hanya melihat selapis lagi. Kalau kita bercakap tentang karya seni, contoh ini berkaitan dengan segmen bahasa dan sastra. Katalah kita mengambil satu novel, katalah novel Muslim Burma yang lama dulu, Lari Bersama Musim. Ataupun novel pada Harun Rashid, Darah Kedayan. Okey, kita melihat teks itu, Darah Kedayan dan Lari Bersama Musim. Tetapi apakah subteks? Baik, subteks ini adalah satu hal yang berkaitan di lapisan luar ataupun di lapisan dalam sesebuah teks. Ini melibatkan tiga perkara besar. Pertama, apa yang dikaitkan dengan semiotik ataupun lambang atau dalam ilmu semiologi. Kedua yang berkaitan dengan semantik, iaitu makna bagi suatu teks atau frasa. Dan ketiga estetik, keindahan. Jadi ketiga-tiga perkara ini, semiotik, semantik dan estetik itu disajikan dalam satu kesatuan yang meletakkan teks itu sebagai suatu teks yang bernilai dan bermakna bagi seorang penanggap ataupun pengamat ataupun kita sebagai pengguna biasa. Contohnya di sini kalau kita lihat gubahan bunga di depan ini baik, kita melihat tiga perkara itu bergabung dari segi semiotiknya, dari segi semantiknya dan juga dari segi estetiknya. Estetik tentang mereka letakkannya, semiotiknya melambangkan ini lambang bunga apa ini? Tentang apa ni? Tentang kesegaran. Dan semantiknya, kita perlu ada kesegaran waktu pagi dan pada sepanjang masa. Jadi yang dimaksudkan dengan Tun Zafri Arif, jikalau seseorang itu pengarang ataupun penulis karya, jadi dalam ia membuat sesuatu karya, ia harus memikirkan ketiga-tiga ni, dia punya lambang makna dan keindahan karya tersebut. Baik, secara fitrah memang penulis tidak memikirkan perkara itu secara sedar, tetapi ia muncul secara tidak sadar. Kerana ilham yang turun ataupun yang diberikan kepada seorang penulis atau seorang pengkarya seni mungkin saja tidak dalam bentuk struktur yang nyata, tetapi dalam bentuk spontaneous. Jadi dalam bentuk spontaneous ini kadang-kadang mereka tidak terfikir lagi untuk meletakkan di mana letaknya estetik, di mana letaknya semiotik, di mana letaknya semantik tadi. Tetapi ia datang bersama dengan keahlian, kepakaran dan juga kepandaian seseorang itu untuk meletakkan nilai-nilai itu bersatu dalam teks yang dihasilkannya. Teks itu bukan hanya yang tertulis, bukan hanya yang tercetak, tapi juga dalam bentuk seperti tadi, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk seni arca, dalam bentuk fotografi, termasuklah teks dalam tulisan kreatif dan sebagainya. Jadi seperti air yang mengalir, tergantung kepada bentuk acuannya lah. Ya, itu betul seperti yang katakan Faris tadi. Kalau barangkali dia mempunyai acuannya seperti 4 segi, maka itulah ruangnya untuk berkarya. Kalau acuannya sebesar studio ini, maka inilah ruangnya berkarya. Bagi seorang pereka bentuk, inilah ruang yang perlu diisikan dengan subteks tadi. Jadi kita melihat warna, kita melihat dari segi komposisi, desain dan sebagainya. Jadi itu perkara yang barangkali tidak dipikirkan secara langsung oleh pengkarya, tetapi akhirnya dia akan memikirkan apabila sudah karya itu siap,
dia akan terfikir benda itu, dan atau mungkin ada orang lain yang berkata tentang subteks itu dalam konteks kajian, dalam konteks pengamatan, dalam konteks kritikan dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana untuk kami mengenal pasti ianya subteks? Baik. Contoh yang paling mudah ialah apabila kita bercakap sesuatu perkara, tentu kita akan memikirkan perkara yang lain. Ya. Contoh tadi, katalah kita pagi ini hendak makan nasi lemak. Baik. Nasi lemak. Mengapa nasi lemak? Dalam konteks budaya, mungkin nasi itu ada suatu perkara yang asas bagi orang-orang kita, orang Asia, orang Melayu. Dan nasi lemak itu satu pengkhususan lagi kepada masyarakat Melayu. Ya. Jadi dengan sendirinya apabila kita cakap nasi lemak, oh ini memang makanan orang Melayu. Dan kalau kita pergi ke luar dunia, di luar dunia Melayu, mungkin sukar bagi kita untuk mendapatkan nasi lemak. Jadi di sini secara tidak langsung apabila ada bisa kata kita berjumpa dengan nasi lemak, okey, saya suka makan nasi lemak. Oh, mungkin tanpa mengetahui siapa pelakunya, kita dapat memikirkan ini mungkin orang Melayu. Ya? Ataupun di sini ada restoran, katanya ada menu nasi lemak ini, nasi lemak itu, nasi lemak ini, macam-macam nasi lemak. Ini mungkin pasti restoran Melayu. Ya. Mungkin kalau untuk lebih faham, kalau perbetulkan saya kalau silap. Jadi kalau ada perkataan mun paham bisai atau subteksnya orang Brunei, lain jangan memakai. Kalau malas tak kuingau ya. MTKI ya. Jadi MTKI itu pun teks, tapi dalam subteks ini ada sesuatu MTKI walaupun akronim ya, tapi ada sesuatu yang berkaitan dengan subteks. Subteks ini kita ni mungkin bukan saja membicarakan dalam bahan-bahan yang berbentuk cetakan, tapi mungkin bahan-bahan mungkin seperti lirik lagu ataupun pada drama ataupun filem. Jadi dalam bentuk macam itu macam mana kita ni boleh mengenal pasti subteks? Baik, seperti yang saya katakan tadi bahawa lain acuan, lain cara pembuatannya dan lain cara apresiasinya. Kalau kita melihat teks yang tertulis dalam konteks dunia buku, ya, kita membaca dan kita harus tahu aksara, kita faham aksara dan kita melihat tipografinya, kita melihat grafiknya, kita melihat tentang dari segi reka letak dan sebagainya. Jadi itu kita faham sebagai suatu buku. Ya. Jadi kalau kita membaca sajak, kita harus faham apa membezakan sajak dengan pantun, apa membezakan pantun dengan syair, apa membezakan syair dengan cerpen dan sebagainya. Dan dalam konteks yang lebih luas lagi, kita melihat dalam dunia visual. Dunia visual, dunia fotografi, dunia seni lukis, dunia filem, dunia TV. Ini merupakan suatu perkara yang lebih lanjut lagi memerlukan suatu subteks yang terperinci untuk dibicarakan. Kerana kita tidak hanya melihat huruf, angka dan sebagainya, tetapi sesuatu yang dilihat dalam bentuk visual, dalam bentuk motion. Ya, kalau kita bercakap misalkan dalam satu drama TV ataupun dalam filem, orang nadanya marah tapi mukanya serius saja. Jadi ini ada satu subteks apa yang tidak kena dalam di antara kaitan dengan riak muka dengan ton suaranya. Mungkin ada sesuatu yang ditahannya. Ia marah tapi cuba kontrol, misalnya kata kontrol ayu lah, kontrol ensam lah, ya. Jadi sesuatu yang tidak kena. Kalau ia bersamaan dengan apa yang dimarahkannya itu nampak pada mimik mukanya, maka ini melihatkan ada satu subteks yang melibatkan perkara dalaman. Dan kalaupun dia tidak meluahkan dialog, tapi orang faham dengan mukanya begini dia marah, dengan mukanya begini dia gembira. Jadi itulah subteks yang kita lihat dalam dunia semantik, dalam dunia semiotik dan dunia estetik. Kerana dalam fotografi ataupun dalam seni visual, kesemua susun atur satu subjek itu perlu diambil kira. Kerana setiap satu mempunyai komposisi dan juga kapasiti yang berbeza. Jadi jika kita kaitkan di sini sesi tayangan dan apresiasi, betul ya? Apresiasi. Filem pertama Brunei, Gema dari Menara, telah diadakan semalam di Universiti Brunei Darussalam. Jadi apakah subteks yang ada dalam filem berkenaan? Baik, alhamdulillah semalam kami telah menayangkan kembali filem pertama Brunei yang diterbitkan oleh Jabatan Al-Ehwal Agama Brunei pada tahun 1968. Jadi 23 hari bulan ini tepat 46 tahun dia di skrin ditayangkan di panggung Bompang. Ya, panggung Bompang. Itu 46 tahun yang lepas ya. Jadi baik, apabila kita melihat kembali Gema dari Menara,
ada banyak subteks yang perlu diangkat. Kita tidak hanya melihat lakonan, kita tidak hanya melihat cerita, tetapi subteks yang saya katakan tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan milieu, zaman pada ketika itu, keadaan sosial, dan apabila kita melihat ada scenery ataupun penggambaran bandar Brunei pada ketika itu, bandar Brunei, kita melihat arkitekturnya, kereta-keretanya, pakaian orang, dan di kampung air bagaimana mereka bergerak dari satu rumah ke satu rumah, dan bagaimana bentuk bot atau perahu pada ketika itu, dan bagaimana orang kita berpakaian. Dan inilah subteks yang nampak dalam dunia visual, dan perlu diambil kira bagi melihat tentang sosiologi, tentang budaya, tentang antropologi, tentang kemasyarakatan, tentang pendidikan, tentang nilai ekonomi dan sebagainya. Banyak perkara subteks yang boleh kita angkat dalam Gema dari Menara. Mungkin bagi para penonton kita, kalau sukar untuk mendalami topik ini, yang mungkin kalau saya faham, sekali lagi perbetulkan kalau saya silap, antara subteks yang perlu hati-hati kita ni menilai subteks pada teks kita ni di WhatsApp. Kalau lagi nama memakai emoticons, kita ni dah tahu sama ada WhatsApp yang dihantar tu marahkah ataupun jadi dalam kita menilai sebelum kita ni memberi apa-apa respon ataupun tindakan, hati-hati. Atau mungkin kepada kalau bis kita ataupun kepada para penonton ingin memikirkan berkenaan dengan subteks. Nah, menerusi filem pertama Brunei tadi, Gema dari Menara. Jadi adakah boleh kita memberikan satu penilaian tentang masyarakat Brunei ketika itu? Adakah nilai-nilai yang ditonjolkan bagi mungkin saya kami yang lahir di 70-an, kami dah tahu suasana 60-an itu bagaimana. Jadi adakah itu satu penilaian yang betul? Baik, dalam dunia filem dalam dunia seni dia ada perbezaan di antara fiction dan non-fiction. Tapi dalam fiction juga ada relative fiction yang melihat pada logik fiction. Dan dalam fiction itu, seperti dalam tayang gambar ke filem ke drama yang dibuat dalam pada satu zaman, mungkin saja ia berangkat daripada suatu suasana yang betul, yang real, dan diangkat untuk ditonjolkan sebagai suatu dokumentasi budaya ataupun dokumentasi sejarah, dokumentasi ekonomi dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat dalam Gema dari Menara itu ada suatu perkara yang berangkat daripada persekitaran Brunei pada ketika itu. Maka itu filem itu dihasilkan untuk tujuan dakwah. Ini perlu diambil kira untuk tujuan dakwah dan memperlihatkan perkara yang baik dan buruk sebagai satu perbandingan. Jadi di sana subteks yang dilihat bahawa ada nilai baik dan ada nilai buruk yang ditunjukkan, dan ini merupakan satu cara untuk berdakwah atau satu cara untuk mengingatkan orang ramai dan memberikan iktibar tentang apa yang perlu dilakukan. Kalau orang suatu itu melakukan perkara yang mungkar, inilah akibatnya. Tapi kalau suatu orang itu melakukan perkara yang dituntut dalam agama, maka itulah dia lihat bahawa yang baik itu akan tetap menutup yang buruk, yang jahat. Dan inilah suatu subteks yang cukup tinggi yang perlu diperhatikan oleh orang. Bukan hanya melihat lakonannya, itulah ini orang mabuk, bukan itu. Tapi ada subteks yang mengatakan bahawa nilai nilai agama di sana, nilai budaya, nilai kemasyarakatan, nilai ekonomi pada masa ketika itu, walaupun kita lihat masing-masing dengan kereta sport, memang betul lah pada ketika itu sport memang digilai oleh orang-orang itu. Memang kalau kita lihat pada filem-filem, bukan saya filem di Brunei tapi filem-filem Melayu dulu dengan zaman Pop Ye-nya, mesti ada signifikannya kereta sport, mesti ada seluar Yankee dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik. Soalan terakhir saya adakah subteks satu berubah sekiranya daripada karya cetak, contohnya buku, diangkat jadi pementasan ataupun digubah menjadi filem? Adakah subteksnya berubah tu? Sebagai soalan terakhir. Betul. Seperti yang saya katakan, lain acuan, lain cara penilaian dan apresiasinya. Kita ambil contoh pantun. Pantun dalam teks sastra akan berbeza dengan pantun yang telah dijadikan lagu. Kerana bila lagu ada melodinya, kemudian bila lagu ada penyanyinya, ada latar belakang muzik, dan bila konteks tadi yang pantun asal tadi yang hanya dibacakan ataupun dituturkan oleh seseorang, dibuatkan dalam bentuk satu poster, jadi satu
teks visual dan poster itu katalah pantun apa satu pantun itu Pulau Pandan jauh ke tengah. Ya, Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung cabang 3, hancur badan tekan tanah, budi yang baik di tenaga. Kalau poster itu diletakkan di papan-papan tanda awam, dia menjadi satu subteks yang kuat. Bahawa inilah orang Melayu, inilah negara Melayu, inilah bangsa Melayu yang tetap mengekalkan warisannya. Itu subteks yang dilihat dalam dunia Edward. Ya, dan ini perkara yang menarik untuk dibincangkan lebih lanjut lagi kerana kita kesudukan masa yang Tapi satu pertanyaan secara ringkas saja, adakah subteks ini sebagai seorang pengkarya ianya amat penting dipelajari? Betul. Bagi setiap pengkarya, tidak kiralah semada penulis, pelukis, penyanyi, pelakon, tukang masak ataupun tukang gunting kan, tukang reka bentuk, desain dan sebagainya, perlu mengetahui hal subteks, kerana apabila kita meletakkan nilai estetik, kita meletakkan nilai semiotiknya, nilai semantiknya, maka kita akan menghubungkan interteks lagi. Jadi ada interteks lagi. Jadi apabila suatu perkara itu didedahkan, dihidangkan kepada audiens dengan segala macam bumbu-bumbu tadi, maka pasti suatu karya itu akan menjadi lebih menarik, suatu karya itu dapat diantulkan di peringkat global. Sayangnya ini cuma satu segmen. Andainya kuliah mungkin dapat diperbahaskan ada di banyak diagram dan banyak